فسن عدد ما وسعه علم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه العظام، خصوصا لهذه النية المباركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن نصره ووالاه أما بعد. Tuan-tuan, sidang penuntun, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah saya Dr. Syuhada bin Mahmud daripada Seremban diberikan amanah dan tanggungjawab untuk berkongsi sedikit ilmu dan pengetahuan dan pengalaman pada sempena pengajian kuliah maghrib pagi inilah, yang dianjurkan oleh pihak Masjid Negara Kuala Lumpur. Terima kasih kepada tim kuliah Masjid Negara, Fadil Ustaz Amrul As dan timnya, alhamdulillah. Dan moga-moga sedikit perkongsian yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini insya-Allah memberi manfaat kepada kita semua insya-Allah. Tuan-tuan, saya nak diskusikan beberapa poin penting yang terdapat dalam buku ini, ya, Qimatuz Zaman Indal Ulama, nilai masa di sisi ulama, ya, buku yang ditulis oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, seorang ulama hadis yang berasal daripada Syria, almarhum telah kembali ke rahmatullah. Dan buku ini merupakan catatan rekod kegemilangan para ulama, para aulia, ya, yang sangat-sangat mengambil berat tentang pengisian jadual mereka, tentang waktu mereka, tentang wazifah mereka, tentang aurat mereka. Maka insya-Allah, dan tuan-tuan, untuk pengetahuan bersama, kebetulan pula kitab ni saya baca di kuliah duha lah, pengajian kuliah duha Masjid Negara saya baca, dan telah adalah dalam 1/3 yang telah saya bincangkan bersama jemaah Masjid Negara yang mengikuti kuliah duha di Masjid Negara. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan, memang kita memahami dan kita merasai bersama cabaran kita duduk dalam suasana terkawal, ya, pergerakan kita dikawal, kita tak boleh sewenang-wenangnya keluar rumah, ya, dan termasuklah yang menerima kesannya ialah majlis-majlis ilmu. Dan kita kena faham, tuan-tuan, majlis ilmu ni juga merupakan sebahagian wirid, sebahagian wazifah kita. Kalau kita katakan masa kita ni, tuan-tuan, kita ni dipenuhi dengan tanggungjawab. Kata Imam Hasanul Banna, al-wajibat aktsaru minal awqat. Kewajipan kita sebenarnya lebih banyak daripada waktu yang kita ada. Kan, banyak tugas-tugas kita yang perlu kita sempurnakan, ya. Dan ada kewajipan kita ni, tuan-tuan, yang dia berulang, kita sebut dia bentuk harian. Sekurang-kurang kita 5 waktulah solat, ya, 5 waktu solat. Dan insya-Allah jadikan peluang dan ruang kita dalam fasa PKP ini, kita berjemaah lah dengan keluarga kita, ya, walaupun itu satu proses harian solat. Kemudian yang rajin ada nafilah, kemudian wirid yang selepas solat jangan ditinggalkan. Kalau masa ni pun kita tak boleh berwirid, kalau sekarang pun kita heboh dengan TV ke WhatsApp ke FB semata-mata, tak berwirid, tak jadikan Quran itu sebagai wirid, tak menjadikan wirid ma'thur yang dibaca, yang dianjurkan oleh Nabi SAW itu sebagai wirid kita, maka ini satu tanda terpalingnya taufik daripada Allah kepada kita, ya kan. Jadi ada wazifah harian yang kita kena sempurnakan. Jadi wirid, wirid zikir, wirid selawat, wirid Quran itu wirid lah yang kita lazimi, tuan-tuan. Ada yang bentuknya mingguan,
ada yang bentuknya kita kata bulanan, tugasan-tugasan kita mingguan, solat Jumaat, ya kan, bulanan tuan-tuan, adanya puasa Yaumul Baid contohnya, tahunan kita pun dah berdoa Allahumma barik lana fi Rajab, Rajab dah berakhir, dah masuk pula Ramadan, Allahumma barik lana fi Sya'ban, menanti wa ballighna Ramadan. Ya tak? Kita nak berdoa sampaikan Ramadan. Ada yang tambah doa tuan, wa ballighna Syawal kata dia. Dia takut tahun ni tak ada raya, kena kurung. Jadi insya-Allah mudah-mudahan sama-sama kita puasa, sama-sama kita berjemaah tarawih, sama-sama kita teruskan aktiviti kita, ibadah kita, pekerjaan harian kita insya-Allah, dan Allah akan memberikan kemenangan kita insya-Allah dengan raya sama-sama insya-Allah. Tuan-tuan sekalian, jadi kalau kita melihat kepada perbincangan waktu ni tuan-tuan, masa ni satu perkara yang kita faham bersama. Ya, menarik tuan-tuan apa yang dicatatkan oleh guru kami Prof. Syekh Atiyah Mustafa Muhammad ketika beliau menakalkan kata-kata guru beliau Sayyidil Arif Billah Syekh Saleh Al-Ja'fari Al-Azhari ketika ditanya apa itu masa, apa takrif masa, apa definisi masa tuan-tuan, maka ya diterjemahkan, ditarifkan masa itu oleh para sadah as-sufiyah, orang-orang sufi yang cukup cemerlang dalam menjaga masa kita, menjaga masa mereka dengan wirid mereka, dengan Quran mereka, dengan tahajud mereka, dengan puasa mereka. Ini para sufiyah, para aulia, para ulama. Maka dikatakan kalau takrif masa ikut neraca orang sufi seperti yang disebut oleh Syekh Saleh Al-Ja'fari, iaitu waktu itu ialah dharfu amal. Dikatakan dikatakan terjemah ya, yang dikatakan sebagai waktu itu, masa itu ialah wa dharfu amal, wahana ya untuk kita beramal, tempat untuk kita beramal, ruang untuk kita beramal. Itulah masa tuan-tuan ya, itulah masa. Dan kita dalam keadaan hari ini ya, sewajarnya kita memanfaatkan waktu kita. Kita tak boleh keluar kecuali hal-hal yang dibenarkanlah dalam suasana yang sangat terbatas. Maka apa yang kita buat ialah tuan-tuan, mesti kita isi masa. Kita isi masa dengan perkara-perkara yang insya-Allah pastilah kita nakkan yang berfaedah, yang mendatangkan kebaikan dan manfaat duniawi dan ukhrawi, ya kan? Macam saya kata tadi, wirid kita ialah wirid membaca kitab. Macam ustaz-ustaz, para pendakwah ni, asatizah ni, dia jam lah sekarang ni kan, tak ada lah kuliah di masjid dia. Tapi untuk saya sendiri, alhamdulillah pagi ni, untuk hari ni, subuh tadi dah ada dengan surah Qudwah. Sekarang ada Masjid Negara tuan-tuan. Kang lepas isyak kan ada pula Sahah Ja'fari pula baca kitab Kifayatul Muhtaj. Artinya saya juga alhamdulillah dari sudut masa tu pun terisi jugalah wirid saya dari sudut wirid pembacaan kitab. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian ya. Sayyidi Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah yang menyusun kitab ini ya, dan kitab ini tuan-tuan saya terjemahkan bersama dengan sahabat saya Al-Fadil Kiai Kushairi Hamdan. Kitab ni saya terjemahkan dengan beliau, Ustaz Kushairi. Maka Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah rahimahullahu taala, beliau telah mengkategorikan nikmat ini kepada dua bahagian. Rupanya nikmatnya di dua bahagian inilah. Mungkin kita nampak nikmat besar, kita nampak nikmat ni kecil, kita nampak nikmat ni hebat, kita nampak nikmat ni biasa-biasa je. Mungkin begitu pada pemikiran kita kan. Tapi tuan-tuan, untuk perkara yang lebih akademik lah, lebih ilmiah, lebih maudu'iyah, tuan-tuan, lebih perbincangan yang terarah, maka kata Syekh Abu Ghuddah, dia kata nikmat itu satu dipanggil nikmat usul. Usul ni benda yang besar lah. Kalau tak ada usul, tak ada furuk. Yang kedua namanya furuk. Yang usul ni yang asas, furuk ni cabang lah kita kata kan. Okey, disebutlah nikmat usul. Memang usul ni tuan-tuan, segala-galanya letaknya pada al-imanu billah, kan? Beriman dengan Allah Ta'ala, itu usul nikmat. Maka saudara-saudara, datuk-datuk, tuan-tuan yang mengikuti pengajian ni, insya-Allah saya percaya orang yang telah Allah anugerahkan dengan usul nikmat ini, iaitu beriman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan? Kita beriman
tuan-tuan, nikmat beriman ni nikmat yang bukan boleh kita minta. Ini anugerah semata-mata daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Allah bagi kita iman dan kita minta kita kekal dalam nikmat ini, nikmat yang paling usul. Kerana kalau kita buat furuk, benda-benda cabang, kita puasa lah rajin pun, rajin tolong orang, buat kebajikan, tapi kalau usul nikmat ni tak ada, iman tak ada, jadi yang belakang-belakang itu tidak dikira lah. Kecuali kata ulama, untuk yang orang kafir yang buat baik kat dunia ni, dia jadi barisan hadapan menolong mangsa-mangsa COVID-19 contohnya, dia dapat bahagia hati dia. Tapi setakat tu je lah, dia tak dapat balasan akhirat kerana usul nikmat itu tak ada kat dia, sebab usul iman tu tak ada pada dia. Ini untuk orang kafir. Na'udzubillah min zalik. Kita tuan-tuan, usul nikmat kita dah ada. Okey, kita bagi contoh tuan-tuan, nikmat yang cabang, yang furuk ni. Contohnya kata Syekh di sini, keluasan ilmu. Tak ada ilmu yang luas. Jadi tuan-tuan, sekarang ni ambil masa lah membaca lah kan. Baca agak-agak tak faham, tanda lah. Nanti dah lepas fasa kedua ni, gelombang kedua ni, insya-Allah kita dah boleh bertemu semula dengan tuan-tuan guru kita. Kita rujuk, kita tanyalah. Keluasan ilmu ni merupakan nikmat. Okey, lagi tuan-tuan, kesihatan. Kan? Kesihatan yang baik. Kemudian ada harta yang banyak. Ini dianggap sebagai furuk, nikmat yang furuk. Sebab dengan keluasan ilmu, dengan kesihatan yang baik, dengan harta yang banyak, kita jadikan jambatan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dipanggil sebagai furuk nikmat. Ya kan? Adalah benda-benda yang sunnah, orang yang mulazamah dengan sunnah, yang istiqamah dalam pakaian dia, dalam percakapan dia, tuan-tuan. Ini semua dianggap sebagai furuk nikmat. Kan? Okey, selesai tuan-tuan. Kemudian rupanya tuan-tuan, ada lagi jenis usul nikmat, nikmat yang asal, yang usul tuan-tuan, yang dikecapi oleh manusia, iaitu dianggap tuan-tuan nikmat ilmu. Nampak? Nikmat ilmu tadi, kalau luas tadi, meluaskan ilmu tu dia jadi cabang. Tapi nikmat asal ilmu itu, dia merupakan nikmat yang penting. Ya tak? Penting ilmu ni tuan-tuan. Kalau tak penting, kita belasah semayang Jumaat tadi. Padahal tak boleh semayang Jumaat. Kepada ulil amri, pemerintah kata tak boleh. Kan, mula-mula dulu masa merebak dulu, memang kita komen, kita protes. Kita kata hifzuddin dalam maqasid syariah, objektif syariah, kita kata jaga agama lebih wajib daripada jaga nyawa, daripada jaga harta dan sebagainya kan. Tapi rupanya dengan wabak ini, dengan musibah ni, kita nampak bahawa dengan tak menjaga nyawa kita tuan-tuan, dia akan menggadaikan lagi banyak prinsip dalam maqasid syariah. Kan, kita kalau ikut ilmu kita yang dangkal ni, kita nak je lawan Jabatan Mufti. Kita kata apa pula, tak bagi sembahyang Jumaat, bagilah, duduklah jarak-jarak contoh kan. Tetapi tuan-tuan, ada asas yang kukuh kenapa pihak ulul amri, pihak yang ada wibawa, yang ada autoriti melakukan keputusan demikian, kerana ilmu mereka. Jadi ilmu ni nikmat, ya kan? Satu nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini yang perlu kita jaga baik-baik tuan-tuan. Maka dikata oleh Syekhuna Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, mungkin sebahagian penonton kita ni yang mengikuti pengajian saya, ini sebagai ulang kaji sedikit lah. Ya, ulang kaji sedikit sebab saya masih berada pada halaman 13 ni, awal lagi ni. Ya, macam kata nikmat ilmu ni, apa dia? Ilmu ni nikmat. Kan, apa bentuk ilmu ni nikmat? Mencari ilmu. Tuan-tuan, menuntut ilmu. Kita mendonga ilmu. Ya kan? Ambil manfaat. Dah tahu tu pula, dah ada ilmu, beramal pula dengan ilmu. Kemudian untuk yang ada kemampuan, dibukukan untuk generasi yang akan datang. Contohnya kitab Syekh Abu Ghuddah ni, dia tulis, dihimpun, dibukukan, kita baca. Tuan-tuan kan? Ya, kemudian ya, ini semua nikmat. Banyak lagi usul nikmat tuan-tuan, ya, yang kata Syekh, saya tak naklah berjela-jela nak syarahkan benda ni sebab nak jaga nilai masa. Okey, baik, itu nikmat ilmu. Taib. Kemudian tuan-tuan, ada lagi usul nikmat selepas beriman dengan Allah Ta'ala dan rukun iman yang 6.
Ada lagi usul nikmat yang dianggap penting, yang dianggap asas selepas ilmu tadi, itulah tuan-tuan, nikmat masa. Nampak? Nikmat masa ni lah tuan-tuan merupakan satu nikmat. Umur kita ni tuan-tuan, itulah kehidupan kita. Masa ni tuan-tuan, dia tak kira lah corona tu kat corona tuan-tuan, masa berlalu. Inilah lapangan kehidupan kita. Kan? Akan disoalkan tentang umur kita. Wa an umrihi fima afnah. Apa yang kita lakukan pada umur yang Allah pinjamkan kepada kita. Maka ini menggambarkan pentingnya tuan-tuan tentang masa. Maka selain daripada kitab Qimatuz Zaman yang kita diskusikan ini, iaitu saya baca kitab, tengok juga kitab ni Fadailul Awqat. Ni kitab besar, kitab hadis ni. Memang imam ini imam hadis, Imam Abu Bakar Ahmad bin Husain, yang kita kenal dengan Imam Al-Baihaqi. Al-Baihaqi ni tuan imam hadis dan beliau bermazhab Syafi'i, faqih Syafi'i, dan beliau pun dalam himpunan lebih kurang 300 hadis yang beliau kumpulkan dalam kitab Fadailul Awqat, kelebihan waktu. Nampak tak? Kelebihan waktu tuan-tuan. Waktu ni dia ada nilai yang sangat tinggi, sangat besar. Paling kurang ni pun tuan-tuan, maksud Fadailul Awqat ni kita ada wazifah. Ada tugasan. Maghrib nak buat apa? Syak kang apa? Sebelum subuh apa? Lepas subuh apa jadual kita? Siang kita mencari rezeki mungkin. Sekarang kita cuti lah, dapat gaji free lah kan? Apa yang kita perlu buat? Itu wazifah. Kan? Dalam wazifah ni lah tanggungjawab tuan. Ini Imam Baihaqi, datang pula Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Ya tak? Imam Ibn Rajab yang bermazhab Hambali, seorang ulama hadis juga. Beliau pula buat kitab tuan-tuan Lataiful Ma'arif fima li mawasimil am minal wadhaif. Dia buat pula kitab Lataif Ma'arif, iaitu macam mana nak susun jadual. Ini semua tuan-tuan kerja ulama. Ya kan? Dia tak ada heboh melayan WhatsApp je dah. Dia tak ada sibuk masuk gosip-gosip ni, siapa yang dapat bantuan, siapa tak dapat bantuan. Dia tak ada campur-campur benda tu sangat. Dia tuan-tuan memberikan pencerahan kepada kita, panduan kepada kita macam mana nak susun jadual. Kalau tak tuan, bercelaru hidup kita ni, kita mati esok, na'udzubillah, tak ada bekalan. Maka ada hadis yang disebutkan yang cukup masyhur tuan-tuan sekalian, yang saya dengar banyak kali daripada Syekhuna Syekh Nuruddin Al-Banjari, ya, yang disebutkan bahawa inna lillahi fi ayyamid dahri nafahat fata'arradu laha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari kamu ni, Allah ada limpahan kurniaannya, nafahat. Kan? Ada nafahat, limpahan kurniaan, fuyudat kalau bahasa orang sufi, orang tarikat, fuyudat. Ya. Ini tuan-tuan merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala, fata'arradu laha. Ambil peluang. Hanya kata Imam Al-Haddad, kita Imam Abdullah Al-Haddad, hanya orang yang tidak berdik je berpaling daripada peluang ni. Peluang kesempatan dah ada. Kan? Tu seorang. Contoh kan, nak bagi 5,000 seorang, kita kata tak nak lah. Kan? Baik pun lah. Kita layak, kita boleh terima, kita kata tak nak. Kan? Peluang yang ada kita tolak ni tuan, kita menolak tuah. Itulah maksudnya tuan, penjagaan waktu dan masa. Allah bagi kita pelbagai anugerah, pelbagai nikmat, limpahan kurniaan dan sebagainya, tapi malangnya manusia tak pandai merebut. Dalam Quran, wasakhkhara lakumul laila wan nahar, sadaqallahul azim, surah Ibrahim. Ya, walaupun dalam kitab asalnya Syekh bagi 3 ayat, 32, 33, 34, saya petik hanya ayat 33 lah. Wasakhkhara lakumul laila wan nahar. Ya, Allah Subhanahu wa taala mentaskhirkan, Allah tundukkan kepada kamu apa? Al-lail, sekarang ni malam, dan tuan-tuan esok wan nahar, siang. Kan? Tuan-tuan kan? Ini siang malam ni Allah ciptakan untuk kita. Wahana amal, zarfu amal tadi yang kata Syekh Soleh tadi kan. Allah mudahkan, ya. Dan dalam suratul Nahl, ya, dalam suratul Nahl pun begitulah tuan-tuan, ya, Allah sebutkan wasakhkhara lakumul laila wan nahara wasyamsa wal qamar wan nujumu musakhkharatin bi amrih. Ini beberapa ayat ataupun ciptaan Allah, makhluk Allah Taala yang diciptakan untuk kita. Malam, siang, matahari, bulan, ya, wan nujum, bintang-bintang. Ini semua Allah ciptakan, Allah tundukkan semua ini untuk
memudahkan urusan manusia, dan inna fi dzalika laayatil liqaumin yaqilun. Semua ini sebagai tanda-tanda kebesaran Allah untuk siapa? Orang yang nak berfikir, ya, orang yang cuba bertadabbur, ya. Ini tuan-tuan, antara perkara yang menyebabkan kita dapat mengisi waktu kita ialah kita ni jenis suka berfikir, ya, suka merenung, bukan termenung tu, merenung, mengambil istifadah manfaat. Ini tuan-tuan, ya. Okey, cukup dengan dua dalil itu. Kemudian tuan-tuan, ya, sehinggalah nanti naudzubillah min dzalik ada segolongan hamba Allah Taala dia akan berteriak. Teriak kat mana? Dalam neraka. Wahum yastarikhuna fiha. Mereka berteriak minta keluar daripada neraka. Untuk apa? Na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Nak buat amal soleh, nak beriman dengan Allah, ya. Kalau amalan kita orang beriman ni yang paling menyebabkan kita nak balik kembali ke dunia apa dia? Nak sedekah. Tapi Allah sebut awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir. Kan, bukankah kami dah bagi kau umur, kan, dah sampai hidup. InsyaAllah nanti kita bincang ulama-ulama yang umur pendek, ulama-ulama yang umur panjang, para khulafa, para pencinta Nabi SAW. Ada yang panjang umur, ada umur macam sebaya Nabi, ya. Umur Allah bagi kita peluang lah hidup ni. Allah bagi umur yang sepatutnya, ya, kamu buat, mengingatkan kamu untuk melakukan ketaatan kebaikan, ya. Kemudian datang pula waja'akumun nadhir, ya, datang pula orang yang berikan peringatan. Hari ni yang beri peringatan ustaz-ustaz lah, khatib, ya, berikan peringatan tentang kehidupan yang hakiki, yang sebenar. Jadikan dunia ni sebagai jambatan kepada akhirat. Ini semua, ya, kata Imam Ibnu Katsir radhiyallahu an dalam tafsir beliau, kata Imam Ibnu Katsir, bukankah kamu lama hidup kat dunia, kan, sekiranya kalian ikut benda yang hak, yang benar, kalian akan dapat manfaat dalam kehidupan dan kebahagiaan. Okey, tuan-tuan sekalian, maka kata Imam Qatadah, umur kita ni dia sebagai, ya, sebagai apa? Kalau umur yang terlampau panjang, tuan-tuan, lagi banyak umur kita, lagi banyak kita karaoke, lagi banyak umur kita, contohnya lagi banyak kita membuang masa, tak pandai mengisi masa, tuan-tuan, maka umur tu satu bala, satu hujjatun alaik. Ya, maka kata Imam Qatadah, dia kata minta berlindung daripada Allah Ta'ala daripada umur yang panjang tapi tak beramal. Sebab tu Nabi kata apa? Khairukum man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Yang terbaik kalangan kamu ni siapa? Umur panjang tapi elok amal. Tuan-tuan, sehinggalah para ulama hadis, tuan-tuan, menghimpunkan dalam hadis mereka. Cukup saya baca hadis Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnad beliau. Dia kata man amarahu Allah Ta'ala 60 sanah faqad a'dhara ilaihi fil umur. Kan, siapa Allah bagi umur 60 tahun tapi tak beramal lah, kita kata tak ada wazaif tadi, tak ada aurat tadi, ya, maka sesungguhnya ia telah dinafikan untuk memohon keuzuran. Tak ada alasan nak minta maaf, ya. Memang kena hukumlah kita kalau dah sampai umur 60 tak lagi beramal. Kata Syekh Abu Hudah, dia kata ini bermaksud segala alasan yang diberikan apa tak beriman untuk orang kafir, ataupun kita yang dah beriman ni tak nak pula meningkatkan kualiti iman kita, kualiti amal kita, tak nak pula kita mengaji, tak nak pula kita tambah ilmu, ya. Maka kata Syekh di sini, ya, tidak akan diterima alasan-alasan itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala dah beri umur yang panjang untuk kita beriman, ya, untuk kita melakukan perkara-perkara kebaikan. Okey, tuan-tuan, ya. Taib, qala rahimahullahu taala. Kemudian dalam bab sumpah ni saya kira kita jelaslah, wal asri wal duha wal laili, ya. Kemudian Allah sebut wal fajri, kemudian fala uqsimu bisyafaq. Ini semua firman-firman Allah Taala yang dimulakan dengan sumpah mengenai kepentingan waktu dan masa. Maka sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Nabi jelaskan ada dua nikmat. Ramai orang tertipu.
Kan ramai yang terpedaya dengan dua nikmat ini. Ni'matani maghbunun fihima kathirum minan nas. Ramai yang tertipu. Apa dia tuan-tuan? As-sihhatu wal faragh. Nikmat kesihatan dan nikmat kelapangan waktu. Nampak tak? Sebab tu sesuailah tuan-tuan, Syekh tadi dalam awal muqaddimah, Syekhuna Abdul Fattah ni dia kata nikmat kesihatan, nikmat waktu ni antara usul nikmat. Kan? Sesuailah perbahasan tu, sebab kalau tanpa sihat, sekarang ni apa nak buat tuan-tuan? Ya kan? Apa kita boleh buat? Tak boleh buat apalah, hujan Allah Ta'ala kan? Kita kena bersabarlah, berdoa, ambil langkah-langkah untuk kita dijangkiti oleh COVID-19 ni. Itu kita nak sihat. Kemudian cuma mungkin ada sedikit ruang kita dalam tempoh ni tuan, kita ada kelapangan al-faragh, lapang sikit. Jadi orang komen, Ustaz, ini yang khatam-khatam Quran ni ada dalil ke ni? Contoh kan, grup taman pun buat khatam Quran, grup NGO pun buat, contohnya kan, tim pejabat pun buat, sekolah madrasah pun buat, dibagi-bagilah. Yang ni juzuk 8, keluarga yang ni juzuk 21, cukup 30 juzuk, cukuplah korum dia 30 juzuk. Nanti kan tentukan waktu dia, nanti baca doa di rumah masing-masing lah, tapi adalah ustaz yang lead untuk memimpin bacaan doa tu. Buatlah grup WhatsApp ko macam ni kan, video ko apa, pandai-pandai lah buat. Boleh ke macam tu kan, tuan-tuan? Jadi dalam isu ni memang kita kata ia tidaklah memenuhi maksud khatam Quran yang sebenar. Sebab khatam ni tuan-tuan, halaqah kita ataupun tadarus kita ni, seorang baca, yang lain semak, yang lain dengar. Yang kan giliran yang B pula, dia baca, kita dengar. Sampailah selesai 30 juzuk. Itu yang dikatakan tadarus, itu yang kita katakan khatam. Kalau yang rajin tuan-tuan, kita dah masuk fasa kedua PKP ni kan. Yang rajin dia memang boleh khatam punya sebulan, memang boleh punya, tapi dia tak berapa nak rajin tu, yang tak khatam tu. Ini cerita yang rajin, cerita yang iman mantap ni. Untuk yang sederhana level macam kita ni tuan-tuan, yang tak berapa nak rajin ni, apakah salah kita menyertai program khatam macam tu tadi? Kan? Sebelum saya nak jelaskan tuan-tuan jawapan saya yang sederhana ni, suka saya share pendapat guru saya, Syekh Dr. Salah Al-Qadiri, seorang pensyarah di USIM. Sempat beliau khatamkan Quran 2 kali, memberikan Quran, mengkhatamkan Quran 2 kali bersama kami di Saha Ja'fari Seremban ni, Jalan Pantai ni. Sempat dulu saya jadi imam tampin, dia khatam juga 2 kali, dan beberapa masjid di Seremban, di Bangi, beliau dinilai, beliau khatamkan Quran mengajar. Saya tanya, Syekh, murid-murid kita ni bukan faham sangat pun, dengan kadang-kadang tajwid ni pun tak berapa mantap lagi. Jangan nak cerita qiraat, bukan nak bahas tentang waqaf ibtida' murid-murid kita ni, termasuk saya sekali lah, saya kata. Tapi kita ni bagi sanad kat murid kita ni, Syekh. Macam mana, Syekh? Kemudian kita baca pula grouping kan. Kalau ditampin tu ada berapa? 80 orang. Syekh baca, 80 orang ikut. Boleh perasan ke ada yang salah? Kalau ikut kan, kalau yang baca salah tu kuat, perasan lah. Tapi kalau dia seluruh dia baca, tak perasan juga kan. Di Sahah begitu juga. Adalah 80 orang, 100 orang, ramai-ramai baca tu, kita cam ke dia mat cukup ke tu? Mat lazim dia, mat wajib dia cukup ke? Gunah dia cukup ke? Tak perasan, tuan-tuan. Maka macam mana kita buat juga program talaqi tu? Macam mana pula kita bagi juga sanad? Maka tuan-tuan, yang menarik perhatian saya, Syekh Dr. Salah Qadiri kata, ini lagi baik daripada kau tak buat program orang melangak kat rumah tengok TV. Dia kalau tak pergi masjid, kalau dia tak pergi mengaji, dia mesti buat benda lain. Mana kau nak? Sekurang-kurangnya dia buka Quran. Buka Quran itu dah satu anugerah rahmat besar dah. Tahu kan? Dia buka Quran. Dia pun kumat kamik lah sikit mulut dia, cuba mengikut bacaan Syekh tu. Dia baca. Kalaupun salah, kalaupun dia terima sanad tu pun bukan kita Syekh suruh dia mengajar, tak, untuk dia pakai sendirilah. Tapi sekurang-kurangnya majlis itu, majlis Quran, sekurang-kurangnya benda tu jauh lagi baik daripada dia langsung tak join program, dia akan buat benda-benda yang lain. Ini perbandingan simple yang Syekh Dr. Salah Qadiri berikan, tuan-tuan sekalian. Maka kalau kita ikut
penjagaan masa kita, as-sihhatu wal faragh, kita sekarang lapang sikit lah. Memang agak lapang, mungkin kalau yang sibuk tu sekarang ni lapang banyak lah tuan-tuan, tak? Maka kelapangan kita ni tuan-tuan, kita pun tadi join lah program-program apa tadi, khatam tadi, dia bagikanlah juzuk itu. Maka kalau kita kiaskan dengan jawapan tuan-tuan dari sudut pengisian waktu, ya betul, eloklah baca satu juzuk daripada langsung tak baca, betul tuan-tuan. Eloklah daripada dia langsung tak ada jadual, kalau tak disusun tak dibuat, kalau tak ada grup, tak ada tim, dia tak ada kekuatan. Maka dari sudut itu kita sokong supaya program-program begini disemarakkan, diimarahkan, ya kan? Sama jugalah macam kita buat live ni tuan, bukanlah semua orang boleh ikut. Ada acik-acik tu tak reti benda Allah ni, saya pun tak reti, kena pakai admin yang tolong buka ni, buka live ni tuan-tuan. Tetapi sekurang-kurang ada juga benda yang kita dengar nasihat satu dua perkara, insya-Allah yang kita harap ini memenuhi maksud as-sihhatu wal faragh. Kita tak jadi orang yang tertipu dengan kelapangan kita, dengan waktu kita. Sekurang-kurang waktu kita ada pengisian, ya, dengan Quran tadi, dengan khatam satu juzuk tadi, dengan yasin kita, dengan tahlil kita. Buatlah apa-apa amal tuan-tuan yang bermanfaat, insya-Allah akan meningkatkan kualiti ilmu kita, kualiti amal kita, meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sebab tu Imam Syafi'i, ya, sebelum cerita Imam Syafi'i, Allah Subhanahu wa taala memberikan perbandingan nanti di hari kiamat. Ada yang as-su'ada, ada yang al-ashqiya, ada yang bahagia. Maka Allah berikan kepada kumpulan yang bahagia ni, Allah kata kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Kan Allah kata sekarang makan, minum, relax, makan betul-betul, hani'an, ya hanana, kan, hani'an, makan sedap-sedap, tambah happy, ya gitulah hani'an tuan-tuan. Kenapa? Bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, disebabkan amal soleh yang telah kamu lakukan pada hari-hari yang dulu ketika kamu di dunia. Ini kelompok yang bahagia, yang jaga masa, yang mengisi masa, yang jaga iman, yang memperbaiki diri dan sebagainya tuan-tuan. Ini Allah bagi dalam suratul Haqqah. Ini kumpulan-kumpulan yang as-su'ada. Tapi tuan-tuan kena ingat, ada yang ashqiya, yang celaka, ya, yang mendapat azab dalam neraka. Syekhuna Syekh Abdul Fattah mendatangkan surah Ghafir ayat 75, dzalikum bima kuntum tafrahuna fil ardi bighairil haqq wa bima kuntum tamrahun. Kenapa kau kena campak dalam api neraka, dibakar? Kenapa? Kerana kamu dulu tafrah, suka ria, nak berparti, nak berpesta semata-mata, bersosial semata-mata, ya, di muka bumi dengan cara yang bighairil haq, yang cara yang tidak benar, yang tidak mengikut panduan yang digariskan oleh syariat. Wa bima kuntum tamrahun, dan kerana kamu dulu suka sangat loncek-loncek, suka ria, suka bangga dengan kemaksiatan. Poning tuan-tuan kan? Kan poning lah. Ada dia cabar corona tu, dia pergi jilat air bosi, dia pergi jilat air tangki apa tu, tempat duduk tandas tu, dia mana corona, mana corona. Saya tengok tadi di Israel tuan-tuan, budak-budak yang ini ortodoks, yang Yahudi yang ortodoks ni, ada 12% penduduk dia yang anti, yang tak suka ikut kerajaan Israel yang buat lockdown ni. Dia nak keluar juga, dia saja bosin-bosin, batuk-batuk depan polis Israel tu. Tak adalah Israel tuan-tuan. Tapi nak cerita, ya, jangan suka dalam maksiat. Yang paling parah lagi, berbangga dengan maksiat, tunjuk-tunjuk dia dengan maksiat, tak turun bala pun, kan. Aku LGBT tak ada apa-apa bala pun, kalau aku salah Allah mesti turun bala sekarang. Ini tuan-tuan, Allah sebut wa bima kuntum tamrahun, bersukaria dalam melakukan kemaksiatan tuan-tuan. Ya, jadi insya-Allah mungkin saya kira dalam penutup 5 minit lagi kita resyak kan. Ya, kita ambil kata-kata Al-Imam Syafi'i radhiyallahu an. Kata Imam Syafi'i, saya bersahabat dengan golongan ahli sufi. Ya, tuan-tuan, antara guru Imam Syafi'i ni Syaibanur Ra'i. Kalau Imam Abu Hanifah, Imam Ja'far As-Sadiq.
Kalau Imam Ahmad bin Hanbal tuan-tuan, dia juga berguru dengan Syaiban Ar-Ra'i, guru Imam Syafi'i ini. Dan juga Imam Ahmad mengaji dengan Imam Haris Al-Muhasibi. Ini tim-tim orang sufi di zaman awal, zaman salaf dulu tuan-tuan. Maka antara faedah yang diperoleh oleh Imam Syafi'i dalam konteks masa ini ialah, masa ni ibarat pedang. Kalau kamu tak potong dia, dia potong kamu, habislah kamu. Kalau kamu tak jaga dia, dia akan pancung kamu. Takkan 24 jam. Sekarang punya musim pun tak sembayang, teruk sangat kita ni kan. Allah dah bagi peringatan demi peringatan. Takkan yang fardu tu pun tak boleh buat. Takkan dah sikit nak tambah qabliyah ba'diyah pun kita tak boleh buat. Sekarang lah masa dia kita nak beramal, sebab masanya sangat lapang dan panjang. Sekurang-kurangnya kita mula dari sekarang. Kalau kita tak potong tuan-tuan, nanti waktu tu potong kita, orang bertemu Allah Ta'ala, balik ke alam akhirat nanti dengan bekalan, kita pokai, kita tak ada apa-apa kita bawa untuk bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala rahimahullahu ta'ala, contohnya kata Syekh Abdul Fattah, solat. Pahala kita nak kira macam mana? Kan ada kumpulan yang Nabi kata SAW, kathaubil khaliq ataupun kathaubil khalaq, kain buruk dicampakkan sembahyang balik kau, ambil lah sembahyang kau ni, cincai boncai sembahyang. Ya tak? Tuan-tuan, ada jenis begitu. Ada jenis yang alhamdulillah yang cuba memperelokkan solatnya, menjaga khusyuknya, alhamdulillah. Ya, tuan-tuan. Jadi kita solat ni tuan-tuan berdasarkan khusyuk kita. Pahala kita tu berdasarkan, ada yang dapat penuh. Kalau berjemaah adalah ekstra 27 kali ganda tu, 25 kali ganda tu, sebagian riwayat kata 25. Alhamdulillah adalah. Kan? Ada bahagian, ada yang Nabi kata usyur, ada 1/10. Bahagian masing-masing berdasarkan tumpuan kita mengagungkan Allah, membesarkan Allah, merasakan diri kita hamba Allah. Ini banyaklah kita dapat pahala. Tapi kalau kita meraban ni kan, macam-macam kita fikir, maka banyaklah potong markah dia. Itulah tuan-tuan kiasannya tuan-tuan, umur kita ni dikira yang manfaat saja. Kan, tolak tidur, tolak mengumpik, tolak makan. Tapi kalau tidur makan tadi untuk ibadat, okeylah. Tolak itu, tolak ini. Oh, semayang kita punya mun laju 5 minit ya, tapi berburak 5 jam kita tahan. Kan, pegang Quran 10 minit, surah Kahfi pun tak boleh habis baca 110 ayat. Patut masa ni kurang-kurang memang boleh baca lah. Kan, nanti musim lepas corona, wallahu alam, nak dapatkan 10 awal 10 akhir pun dah baguslah untuk disebah orang yang sibuk ni kan. Tapi tuan-tuan sekalian, yang dikira manfaat usia kita ni lah usia yang kita gunakan untuk Allah, kerana Allah, lillah, tuan-tuan, itu yang dikira bermanfaat, yang mendapat catatan, yang memberatkan timbangan amal kita nanti di hari akhirat, insya-Allah. Tuan-tuan, sebenarnya insya-Allah nanti saya akan masuk pula kepada contoh dan praktikal para ulama, para contoh-contoh ulama salaf dan khalaf kita yang begitu cemerlang dalam menghayati, dalam memahami, dalam mempraktikkan tuntutan ayat dan hadis-hadis ini. Mereka sangat faham. Para tabi'in, para sahabat yang telah mendapat didikan Nabi SAW. Ini semua insya-Allah saya akan baca dalam 2 slot yang berbaki nanti. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Ya, wallahu minkum. Ada soalan ke? Alhamdulillah semua tengah khusyuk. Tuan-tuan, terima kasih atas penglibatan, atas kebersamaan kita pada malam ni. InsyaAllah aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti nak order kitab, PM tepi lah. Lepas-lepas corona esok kita boleh post insyaAllah. Terima kasih tuan-tuan.